Sebenarnya tahu yang saya sedih bukan apa, muhasabah diri. Bagaimana kita ni kan, kadang-kadang sebab kita dah besar, kita dah isi orang, kita dah ada itu ada ini, kadang ada benda yang mak kita tak suka, ayah tak suka, kita menjawab. Memanglah apa yang kita buat tu tak salah, tapi apa salahnya kita buat apa yang mak kita minta? Tak perlu nak pertahankan sangat, tak perlu nak berlawan. Dah mak tak suka tak buat, tak perlu tanya kenapa mak berdosa ke. Contohlah kan, salah ke apa saya buat? Memanglah tak salah, tapi mak tak suka. Bagaimana kita kadang-kadang dengan ibu ayah, bagaimana anak kita didik. Kalaulah kita diuji dengan anak yang kasar, boleh jadi itu bahagian yang sesuai untuk kita yang pernah kasar. Sesuai dengan kita juga menanam rasa cinta dunia dalam hati anak, sampai hati anak kita keras. Kenapa Sayyidah Fatimah sangat lembut hatinya? Kerana Rasulullah tidak benarkan dunia masuk dalam hati anak. Dan itu agak mustahil untuk kita. Kita pun sangat mencintai dunia. Kita pun apa-apa dengan cucu pun, apa yang nak aiskrim beli, nak itu beli, nak ini. Bukan kata tak boleh. Maksudnya kita ni jauh sangat dan memang agak mustahil untuk mengikut apa yang cara Nabi didik Sayyidah Fatimah. Kalau dapat sikit sekurang-kurangnya dah jadi. Bukan semua kehendak anak perlu dituruti, kehendak cucu perlu dituruti. Perlu ajar juga rasa tidak dapat supaya menghargai bila dapat. Tidak memberi itu satu pendidikan yang sangat besar. Tidak memberi, bukan hanya memberi, tetapi tidak memberi juga satu pendidikan. Hari pertama Sayyidatina Fatimah pergi jumpa ayahanda, tak dapat. Sebab Rasulullah tanya, apa hajat kamu, apa keperluan kamu wahai Fatimah? Lalu Fatimah kata, tidak ada apa-apa ayahandaku. Saya datang hanya untuk memberi salam kepadamu. Lepas tu balik, Sayyidina Ali tanya, macam mana? Tak ada, saya tak minta. Lepas tu hari kedua, Sayyidina Ali yang pergi teman. Sama juga, Sayyidah Fatimah tak boleh cakap hajat dia. Lalu Sayyidina Ali pun berkata, ya Rasulullah, tak apa ya Rasulullah, aku akan bercakap bagi pihak isteriku ini, bagi pihak anakmu. Sesungguhnya Fatimah memerlukan pembantu ya Rasulullah. Sesungguhnya Fatimah perlukan pembantu, aku selalu tinggalkannya. Dia dengan anak, dengan uruskan tenaga, uruskan itu, ayah apa semua ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun berkata, wahai Fatimah, sesungguhnya ramai orang-orang kelaparan yang melipat perut mereka, mengikat perut mereka, wahai Fatimah. Ahli Sufah, iaitu ada satu ruang yang Nabi sediakan, yang diberi nama Ahli Sufah, yang Nabi siapkan di satu kawasan, satu area di Masjid Nabawi. Mereka kelaparan wahai Fatimah. Semua hamba-hamba tawanan perang ini wahai Fatimah, ayah mahu jual, ayah mahu tebus dan jual. Maksudnya ditebuskan, dijual kepada orang lain, supaya setiap duit itu boleh memberi makan dan minum kepada orang yang kelaparan. Lalu Sayyidah Fatimah pun kata, wahai ayahandaku, lakukanlah. Anak dia suka. Tak adalah, bolehlah seorang, ramai-ramai tu bagilah seorang. Tak ada. Apa yang ayah cakap itulah dibuat. Ayah cakap tidak, tidaklah. Tak menjawab. Walaupun dia penat, dia susah dan dia layak sebenarnya. Dia mampu sebenarnya. Dia anak kepada Perdana Menteri, pemerintah, khalifah. Bukan hanya kota Madinah, kepada seluruh kota-kota Islam, seluruh negeri Islam. Diberi hadiah oleh pembesar-pembesar begitu banyak. Tetapi tetap Rasulullah nak mendidik dan mencontohkan kepada umat bagaimana Rasulullah mendidik anak perempuannya. Lalu Sayyidah Fatimah pulang tangan kosong. Pada malamnya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali dah hampir nak tidur dua-dua dalam selimut. Tetapi riwayat menceritakan mereka kan hidup susah. Selimut mereka pendek. Bila ditarik ke atas nak tutup bahagian dada, nampak kaki. Ditarik tutup kaki, nampak atas. Masya Allah. Sekadar nak beli selimut, tuan-puan sekalian, kita pun tahu
Siapa pernah pergi Mekah, pergi Madinah musim sejuk? Sejuk tak? Macam mana menghadapi musim sejuk dengan selimut pendek? Itulah saya rasa macam sedih baca. Masa tu Rasulullah datang, beri salam, kedua-duanya dalam selimut, dan digambarkan duduk tarik menarik macam tu lah. Nak tutup kaki atas nampak, nak tutup atas kaki nampak. Dan Rasulullah kata, tak apa, jangan bangun, tak perlu keluar daripada selimut, tak apa, kamu duduk je situ, sebab ayah dah datang lewat. Ayah dah datang lewat. Masya Allah. Bila Rasulullah pun berkata, wahai anak dia kesayanganku, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang mana ia lebih baik daripada seorang pembantu? Wahai anak andaku, maukah aku ajarkan satu amalan? Sebab si ayah ni, anak ni dah siang datang minta tolong beri seorang pembantu. Ayah ni bukannya tak sayang anak, bukan tak tahu anak tu susah. Ingat pada anak tu, dah lewat malam pergi jumpa anak tu. Wahai anakku, maukah aku berikan satu amalan yang lebih baik daripada pembantu? Ayah ni nak bagi tahu bahawa dia faham anak dia penat, tapi ayah takkan tunaikan hajat walaupun boleh, Rasulullah boleh beri pembantu. Lalu Nabi kata, ada dua pendapat, dua riwayat. Yang pertama Nabi sebut, sebelum kamu tidur wahai Fatimah, janganlah kamu meninggalkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Sayyidina Ali yang ceritakan peristiwa ni berkata, masa dia cerita kepada sahabat Nabi yang lain, sejak daripada itu aku tidak pernah meninggalkan, setiap malam mesti baca zikir ini, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Sampailah ada yang bertanya pada Sayyidina Ali, walaupun pada malam perang Siffin, maksudnya pada malam waktu-waktu perang, Sayyidina Ali kata, walaupun pada malam peperangan, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sejak Rasulullah wasiatkan. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan, Nabi sebut, aku wasiatkanmu setiap kali selepas solat membaca Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, dan sebelum tidur Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, semua itu 33 kali. Jadi kita boleh beramal dengan mana-mana. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, para sahabat semua tahu bahawa Rasulullah sangat sayangkan Sayyidatina Fatimah, sangat sayang Sayyidatina Fatimah. Masa mula-mula kahwin, rumah Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali jauh daripada rumah Rasulullah, jauh. Tapi Rasulullah ni, dia selalu nak tengok muka anak dia, hari-hari nak jumpa. Kalau nak pergi jauh, macam saya sebut tadi, kalau Rasulullah nak musafir, Rasulullah nak pergi perang, orang terakhir Nabi jumpa Fatimah. Maksudnya orang yang paling Nabi rasa berat nak tinggalkan, orang yang paling disayang. Macam kita lah salam-salam, orang yang paling special terakhir sekali sebab nak peluk lama, nak cakap lama, macam tu lah. Salam dulu dengan orang lain, dengan mak tu kedian sekali sebab lama nak cakap, lama nak peluk, contoh kan. Dan orang pertama yang Nabi jumpa selepas Nabi pulang daripada pemergian, Nabi pulang daripada perang, adalah Sayyidatina Fatimah sebelum jumpa isteri-isteri yang lain. Dan Rasulullah berkata kepada Sayyidatina Fatimah, rumah kamu ni jauh nak, jauh sikit. Ayah rasa nak bincang lah dengan, saya tak ingat nama seorang sahabat Nabi ni yang rumahnya dekat dengan Nabi. Ayah rasa nak bincang lah supaya tukar rumah, supaya kamu boleh dekat dengan ayah. Masya Allah. Lepas tu Sayyidatina Fatimah jawab, memang nak dekat dengan rumah ayah, tapi wahai ayahandaku ya Rasulullah, tapi aku malu ya Rasulullah. Fatimah malu, kesian kepada sahabat Nabi tu, seganlah nak suruh tukar rumah, faham ya? Tapi akhirnya perbualan dan hajat Nabi ini sampai kepada sahabat Nabi tu. Terus sahabat Nabi tu tanpa bertangguh
Terus pergi jumpa Sayyidina Ali apa, pindahkan segera. Akhirnya rumah Sayyidah Fatimah dengan rumah Rasulullah bersebelahan, dekat sahaja. Masya Allah. Sebab itu sebenarnya menjadi satu sunnah. Kita akan ikut sebenarnya sunnah Sayyidatina Fatimah dan sunnah Nabi. Sekiranya mak ayah kita nak suruh kita duduk dekat dengan mereka. Masya Allah. Sebab itu besar pengorbanan anak-anak. Kalau yang sanggup tinggalkan rumah apa semua sebab nak pergi duduk dekat, nak balik kampung, nak duduk dekat rumah mak, rumah ayah. Itulah yang berlaku di antara hubungan ayah dengan anak yang istimewa ini. Masya Allah.